Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama saya Dr. Jeniri Amir. Pandemik COVID-19 masih menggila dan mengganas. Lebih daripada 100 juta dijangkiti di peringkat dunia dan lebih daripada 27 juta sudah maut. Manakala di negara ini lebih daripada 300 juta telah dijangkiti dan meletakkan Malaysia berada di kedudukan tangga 45 dunia dari segi jumlah kes. Di tengah-tengah ancaman pandemik itu, isu pilihan raya, khususnya pilihan raya umum dan pilihan raya negeri Sarawak, hangat diperkatakan. Persoalannya, wajarkah pilihan raya diadakan di tengah-tengah negara berdepan dengan ancaman COVID-19? Kalau pilihan raya itu diadakan, apakah langkah dan strategi terbaik untuk memastikan peratusan pengundi yang turun mengundi dapat dikekalkan pada paras tinggi? Jadi untuk perkatakan isu ini, saya tampilkan kali ini sebagai tamu untuk memperkata soal pilihan raya dan apakah langkah-langkah yang perlu diperkenalkan. Ya, Dr. Nelson. Profesor Madya Dr. Nelson Ilan Marsad ialah analisis politik terkemuka tanah air. Selamat datang ke 2030. Terima kasih Dr. Jeniri. Jadi ini soal pilihan raya ni. Orang ada kata pilihan raya tidak harus diadakan, ada katakan harus diadakan. Jadi untuk meletakkan isu ini dalam satu perspektif yang betul, apa agaknya tujuan pilihan raya diadakan? Terima kasih saudara dan kawan lama Dr. Jeniri kerana mengundang dan juga memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit pandangan mengenai pilihan raya dan juga masalah yang kita hadapi ataupun cabaran yang kita hadapi pada hari ini, iaitu pandemik COVID-19. Dan seperti mana yang kita tahu dan Dr. Jeniri sendiri pun tahu bahawa pilihan raya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kuasa ataupun untuk menjadi pemerintah sesebuah kerajaan, sesebuah negara dalam sistem demokrasi. Mana-mana negara yang mendakwa ataupun mengatakan bahawa mereka mengamalkan sistem demokrasi, kerajaannya hendaklah dipilih melalui pilihan raya, iaitu dipilih oleh rakyat. Dan sebab itulah pilihan raya ini merupakan satu elemen yang penting dalam sistem demokrasi. Ada sesetengah negara, dia meletakkan tarikh-tarikh tertentu. Misalnya negara Amerika. Kalau pilihan presiden dia dengan jelas menyatakan bahawa presiden dia akan diadakan sekali dalam masa 4 tahun pada hari Selasa kedua selepas Isnin pertama bulan November. Jadi dia mesti diadakan pada hari Selasa, iaitu first Tuesday after first Monday in the month of November, dalam masa 4 tahun. Itu jelas, rain or shine dia akan buat. Dan baru-baru ini kita dapati pilihan raya di Amerika diteruskan juga walaupun jumlah November, hari Selasa November, 4 tahun. Dan di beberapa buah negara yang lain, mereka tidak menetapkan, kalau kita menggunakan sistem parliamentary democracy seperti mana yang kita gunakan di Malaysia ini, yang kita warisi daripada British dan juga beberapa buah negara yang lain, pilihan raya itu mesti diadakan dalam tempoh 5 tahun kan? Kurang lebih lah macam tu kan, maksimum dia, ataupun sekali dalam jumlah tahun sekian-sekian. Ada setengah negara dia singkatkan sikit, tetapi tidak dinyatakan bila pilihan raya itu diadakan. Tergantung kepada, kalau di Malaysia, Perdana Menteri akan memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong boleh menerima ataupun boleh tidak menerima nasihat tersebut. Tetapi pokoknya dalam sistem demokrasi, sama ada sistem parlimen ataupun sistem presiden yang diamalkan di seluruh dunia ini, demokrasi adalah, pilihan raya adalah sangat penting bagi demokrasi.
Dan walaupun kita mengamalkan negara demokrasi, tetapi kita ada ruang-ruang. Dan mungkin nanti akan dibincangkan ruang-ruang tersebut, di mana pilihan raya itu boleh bukan tidak ditiadakan, tetapi boleh ditangguhkan kerana sebab-sebab tertentu. Saya rasa itu akan dibincangkan dalam bahagian darurat nanti. Jadi pokoknya kalau kita lihat kepada asas dalam politik ini, ahli-ahli falsafah politik, pemikir-pemikir politik terdahulu sejak zaman Aristotle dulu, mereka mengatakan bahawa manusia ini sebagai haiwan politik, political animal. Tak tahu perkataan haiwan itu sesuai ataupun tidak. Tapi political animal bermakna kita tidak boleh hidup berseorangan. Kita kena hidup dalam suatu masyarakat. Dan bila kita hidup dalam sesuatu masyarakat, kita memerlukan peraturan, memerlukan pemerintah, memerlukan orang yang berkuasa dan sebagainya. Dan mereka ini sepatutnya ataupun seharusnya menurut pandangan ini adalah melakukan sesuatu untuk kebaikan masyarakat. Sebab itu istilah the common good diwujudkan dalam bidang sains politik, bermakna apa keputusan, apa tindakan yang dibuat hendaklah sesuai dengan kepentingan umum. Jadi maksudnya rakyat menjadi keutamaan dalam konteks keputusan pilihan raya itu. Ya, betul. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, saya rasa pengisytiharan proklamasi darurat itu sendiri adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan umum. Dan itu sangat sesuai, saya rasa sangat secocoklah dengan prinsip asas mengapa manusia itu mula melibatkan diri dalam politik. Letakkan ke tepi saja politik kuasa, politik yang macam-macam lah sebenarnya yang kita lihat. Jadi kenapa agaknya ada satu pihak nak mendesak diadakan pilihan raya, satu pihak lagi berkatakan tidak bersetuju dengan desakan itu? Saya kurang pasti apa sebab-sebab, tapi bagi saya pada masa ini memandangkan darurat sudah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan itu adalah satu proklamasi yang legal sebab diperuntukkan dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dan bila darurat diisytiharkan bermakna dia boleh overrule aspek-aspek yang lain termasuklah pilihan raya. Kalau kita lihat di Perlembagaan Persekutuan, perkara 113 hingga 120, dia bincang tentang pilihan raya saja. Siapa layak jadi calon, peranan SPR, bila pilihan raya diadakan, dan banyak lagi aspek yang lain. Tetapi ini boleh ditangguhkan dengan perkara 150 tadi, iaitu proklamasi darurat. Bermakna kuasa darurat ini lebih penting daripada mengatasi yang lain itu. Yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang sangat perlu difahami. So sebab ada yang mengatakan bahawa pilihan raya ini mengikut perlembagaan. Kalau kita tak buat, bermakna kita menyalahi perlembagaan. Tetapi darurat ini juga mengikut perlembagaan 150. Tapi bagaimana dalam konteks Sarawak? Ya. Tempoh atau untuk penggal DUN sekarang akan berakhir pada awal bulan Jun. Jun, ya. Jadi apa implikasinya kalau pilihan raya tidak diadakan? Saya rasa tak ada masalah sebab ia diselamatkan oleh perkara 150. Kalau kita lihat apa yang dinyatakan, saya bukan seorang peguam lah, Dr. Jeniri, tapi pemahaman saya bahawa proklamasi yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah sesuatu yang menyeluruh seluruh negara. Bermakna ada klausa tertentu ataupun ada bahagian tertentu yang membolehkan pilihan raya itu tidak diadakan ataupun ditangguhkan for the time being. Dan saya tidak risau sangat kalau kita lihat kita dah mengadakan pilihan raya sejak 50 lebih tahun yang lepas, 60 lebih tahun yang lepas. Kita tak pernah buat benda seperti ini. Baik, Dr. Nelson, ini semakin hangat. Dr. Nelson ini memang seorang pakar dalam bidang politik dan pilihan raya dan 8 minit pertama nampaknya begitu pantas berlalu dan kita akan perkatakan isu ini dengan lebih lanjut lagi selepas rehat. Kembali selepas ini. Dr. Nelson, sebelum kita berhenti rehat tadi, Doktor ada berkatakan tentang rekod pilihan raya kita yang begitu baik, begitu cemerlang. Dapat huraikan apa maksudnya, apa makna dan apa implikasinya dalam konteks yang kita hadapi hari ini? Okey, terima kasih. Sebagai sambungan kepada bahagian yang setelah nyatakan tadi bahawa kita telah mengadakan beberapa siri pilihan raya. Kalau di Sarawak ini direct election bermula pada tahun 1969, ditangguh disebabkan 13 Mei dan sebagainya. Tapi pilihan raya kerajaan tempatan telah bermula sejak tahun 1959 awal lagi. Di Semenanjung Malaysia lagi awal dia punya pilihan raya. Dan kalau kita melihat, mengkaji bila pilihan raya itu diadakan,
Bermakna kita tidak pernah melakukan sesuatu yang yang dilakukan pada hari ini dalam keadaan yang biasa. Jadi bermakna kita kalau dinyatakan 5 tahun, kita akan buat sebelum 5 tahun untuk pilihan raya. Tidak pernah pun kita menyalahi. Jadi bagi saya itu adalah suatu track record yang baik bagi sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Dan pada hari ini kita berhadapan dengan suatu masalah yang besar. Dari seperti mana majoriti kerajaan yang boleh bagai telur di hujung tanduk. Itu adalah salah satu daripada sebab kerajaan kita selepas PRU ke 2018 kan? Ya, ke-14. Ke-14 ada boleh dikatakan sebagai kerajaan yang tidak begitu kuat seperti mana bila kerajaan mendapat 2/3 majoriti, dan sehingga kepada hari ini kita dapati bahawa wujudnya tarik tali yang begitu hebat dari semasa ke semasa. Jadi ini memberi ruang kepada ahli-ahli politik sama ada dari parti kerajaan ataupun pembangkang untuk menggunakan mana-mana isu dalam bila negara berhadapan dengan cabaran seperti mana yang kita hadapi pada hari ini. Tapi saya percaya kita dalam darurat ini, sebab jangka waktu dia adalah sehingga 1 Ogos. Kita bagilah peluang kepada pihak-pihak berwajib. Bayangkan frontliners kita, berapa puluh ribu dia orang tu yang berhadapan dengan masalah ini untuk menyelesaikan masalah ini untuk kita. Bayangkan. Tapi ada menteri katakan kalau kita dah masuk ke suku ketiga tahun ini dan dari segi suntikan sekitar mungkin 50-60% daripada populasi atau penduduk negara ini sudah disuntik, mungkin ini sudah agak selamat. Seorang menteri dipetik sebagai berkata bahawa kemungkinan boleh diadakan sebelum bulan September. Jadi bagaimana Dr. Nelson melihat pandangan seperti ini? Yang pertama kita kena lihat keberkesanan vaksin itu sendiri, keyakinan dalam masa beberapa bulan tersebut. Dan yang kedua kita kena, we have to be realistic. Kita tak boleh nafikan benda ini tidak wujud. You cannot deny an elephant in a room kan? Orang kata sebab COVID ini memang jelas nampak. Kita lihat kes di kes Pasai itu. Dia merebak. Mula-mula bermula di Sibu. Dan selepas tu sampai ke Luduk, Kuching, Semanggang, semua sekali. Sibu, Kenawit dan semua. Jadi dia macam wildfire. Atau lebih spesifik lagi mungkin ada iktibar pada pilihan raya negeri Sabah. Itu adalah satu. Tapi pernah dinyatakan bahawa tiada kajian saintifik. Saya pernah dengar itu hujah daripada seorang ahli akademik. Tetapi apa yang kita dapati ialah wujudnya positive correlation. Korelasi yang positif di antara mereka yang yang dijangkiti penyakit ini pernah pergi ke Sabah pada waktu pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang diadakan tempoh hari, sama ada mereka yang di Semenanjung ataupun di Sarawak, tapi mereka pernah pergi ke sana. Dan saya rasa itu adalah kemungkinan besar akan berlaku, dan apatah lagi kalau masyarakat luar bandar kita yang kurang memberi perhatian atau fokus kepada aspek-aspek kesihatan, sebab penyakit COVID ni dia agak luar biasalah daripada penyakit-penyakit yang lain, itu saya nampak. Jadi nampaknya ada dilema antara keutamaan untuk mementingkan soal demokrasi, soal pilihan raya, soal mandat, soal legitimasi di satu pihak, dan satu pihak lagi soal mengutamakan kesihatan rakyat. Di mana kita harus seimbangkan ini? Pada masa ini, you kena faham kepentingan rakyat dan juga kepentingan demokrasi. Kalau you lihat negara Australia, dia wajibkan rakyat dia mengundi. Sebab itu peratusan dia sangat tinggi. Sebab mereka mengatakan bahawa demokrasi itu akan mati sekiranya tidak ada involvement daripada penduduk-penduduk. Jadi diwajibkan. Peratusan mengundi tinggi, tetapi mereka mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk mengendalikan pilihan raya. So back to the question tadi, kalau rakyat dah tak ada lagi, siapa yang nak hidupkan demokrasi? Faham tak? Yeah. Okey. Kalau rakyat semua dijangkiti penyakit dan sebagainya, dah pupus, demokrasi tak ada mana. So that's why saya setuju dengan statement yang dibuat oleh YB Ketua Menteri, I think 2-3 hari yang lepas. Di antara nyawa dengan pilihan raya. Nyawa sekali melayang dia tak boleh balik lagi. Tak dapat dikembalikan. Tak dapat dikembalikan. Tapi pilihan raya kita boleh buat 2-3 kali. Jadi for the time being, saya rasa darurat sudah diisytiharkan. Kita bagi ruang kepada mereka ni, khasnya frontliners untuk menjalankan tugas masing-masing. Dan bila kita lihat frontliners ni yang pakai PPE ni, cuba Dr. sendiri, pakai dalam masa 1 hari, if you can stand it.
bukan main panas dan sebagainya kan. Tapi Dr. Nelson yakin rasanya kalau kita dapat kawal COVID-19 ini selepas vaksin ini disuntik dalam kalangan yang cukup besar jumlah penduduk dan rakyat kita, kemungkinan kita boleh adakan pilihan raya? Itu mungkin, ya. Saya yakin ya itu boleh dilakukan. Tetapi mungkin cara kita beroperasi adalah berbeza. Sebab kita ada SOP dan sebagainya. Seperti mana yang Dr. Janiri sendiri tahu bahawa bila kita gerakkan politik di kawasan luar bandar khasnya, political mobilization, melibatkan banyak aspek dan hampir ke semua aktiviti ini dia akan menyentuh ataupun bercanggah dengan SOP yang tak boleh rapat, tak boleh bersentuhan, tak boleh macam-macam lagi kan, cara-cara dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Menarik. Saya ada data atau statistik saya petik daripada International Ideas Global Overview yang mengatakan bahawa 2 daripada 3 negara telah menangguh di dunia ini telah menangguhkan pilihan raya. 9 daripada 50 negara di Asia ini telah mengadakan pilihan raya. Jadi maksudnya sementara kita bercakap soal kita perlu berhati-hati jangan ada pilihan raya, kelihatannya ada negara yang mengadakan pilihan raya. Jadi bagaimana komen Dr. Nelson tentang ini? Betul. Memang kalau kita lihat dalam senarai artikel berapa yang telah ditulis, lebih daripada 10 buah negara sudah mengadakan pilihan raya dan keputusan daripada pilihan raya tersebut berkaitan dengan penyakitnya dia bercampur-campur. Ada yang melihat dia meningkat, ada statistik menunjukkan dia meningkat. Sebelum pilihan raya dia okey, bila pilihan raya diadakan tiba-tiba dia meningkat. Ada yang melihat tak ada kesan, bermakna pilihan raya itu berjalan dengan lancar. Dan ada yang melihat bahawa walaupun pilihan raya tetapi peratusan pengundi yang keluar mengundi itu masih lagi tinggi, bermakna it's okay. Dan menurut satu pandangan, sememangnya tiada masalah untuk mengadakan pilihan raya pada waktu COVID kalau kita berani dan mempunyai berhadapan dengan risiko tersebut. Jadi maksudnya pilihan raya boleh diadakan. Bukan makna pilihan raya tidak boleh diadakan waktu COVID-19. Pilihan raya bukan makna tidak boleh diadakan dalam waktu darurat. Jadi ini banyak bergantung pada sebenarnya keadaan. Makna kita boleh mengawal COVID-19 ini atau tidak. Jadi bagaimana agaknya langkah-langkah yang perlu diambil, mengambil iktibar daripada luar negara. Kita perkatakan isu ini selepas rehat. Di tengah-tengah ancaman COVID-19, ada negara yang masih lagi melaksanakan pilihan raya umum dan pilihan raya tempatan. Apakah dorongan atau punca dan faktor yang memungkinkan mereka mengadakan pilihan raya itu di sebalik ancaman COVID-19? Dr. Nelson, saya ada berapa statistik ini. Burundi, dari segi jumlah yang turun mengundi 88%, jadi naik 14%. Poland 68%, naik 13%. Korea Selatan 66%, naik 8%. Tapi ada juga negara yang turun dari segi peratusan yang turun mengundi. Kroasia 47%, turun 6%. Macedonia Utara 52%, turun 15%. Republik Dominika 55%, turun 14%. Malawi 65%, turun 10%. Maksudnya di satu pihak di setengah negara naik dia punya peratusan yang turun mengundi. Di setengah negara lagi turun peratusan mengundi. Apa korelasi? Adakah korelasi atau terdapat kaitan antara COVID-19 ataupun ada kaitan dengan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Suruhanjaya Pilihan Raya di negara berkenaan? Okey, terima kasih Dr. Janiri. Sememangnya ada, walaupun tiada kajian yang khusus sebab COVID ni sesuatu yang baru, kesan terhadap pilihan raya, tetapi jelas bahawa kalau kita lihat beberapa buah negara yang mempunyai SOP dia yang begitu stringent, yang begitu strict sekali, seperti Singapura dan juga Korea Selatan itu, bermakna impak ataupun kekhawatiran pengundi terhadap COVID ni berkurangan kerana mereka yakin bahawa apabila mereka keluar mengundi nanti mungkin mereka akan lebih terjamin dari segi keselamatan sebab semua orang akan mengikuti SOP yang dikehendaki. Tetapi di beberapa buah negara yang mungkin orang tidak yakin tentang sistem pilihan raya, persediaan dan sebagainya, mereka tak akan keluar mengundi sebab mengundi itu adalah sesuatu yang
voluntary kan kepada mereka, dan mungkin mereka tidak ingin memperjudikan ataupun memperbahayakan nyawa mereka apabila turun mengundi untuk sesuatu pilihan raya. Dan ini akan menimbulkan masalah kepada demokrasi. Sebab sekiranya rakyat tidak turun mengundi, dan jumlahnya terlalu rendah, bermakna demokrasi itu akan tidak dipertikaikan legitimasi itu. Ya, betul. Pemerintah dan sebagainya akan menimbulkan masalah. Ini pernah berlaku pada Amerika pada suatu ketika di mana negara tersebut mempunyai peratusan pengundi yang sangat rendah. Jadi ditanyakan, Amerika ni juara negara demokrasi, tetapi mengapa rakyat dia tidak berminat? Ya, tidak terbabit dalam pilihan raya dan sebagainya. Sedangkan pilihan raya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan bagi negara-negara tadi yang disebut oleh Dr. Jeniri itu, kalau kita lihat sepintas lalu, negara-negara yang kurang maju ataupun negara yang sedang membangun ini, sememangnya keyakinan rakyat ataupun masyarakat pengundi itu masih lagi pada tahap yang agak rendah. Sebab? Jadi mungkin mereka tidak yakin tentang SOP ataupun persediaan yang dibuat mereka semasa mengundi. Katakan tempat mengundi, kongsi pen ke apa, kertas dan sebagainya. Dan juga persediaan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Election Commission di negara masing-masing. That could be satu faktor. Dan yang kedua ialah rakyat itu sendiri tidak yakin, tidak jadi, mau. Jadi bercakap tentang soal ini, setengah-setengah negara yang saya sebutkan tadi peratusannya begitu tinggi, termasuk di Korea Selatan sebenarnya yang tertinggi sejak 1996. Malah di Singapura angkanya begitu tinggi, kalau tak silap 96 begitu. Jadi apa iktibar daripada langkah-langkah yang telah diambil oleh Suruhanjaya Pilihan Raya di negara terbabit yang boleh kita contohi di negara ini kalau kita hendak adakan pilihan raya nanti? Kerana saya percaya COVID-19 ini mungkin tidak akan lenyap dengan serta-merta begitu saja. Saya rasa SPR kita ni, walaupun mereka telah banyak membuat kajian ataupun benchmarking, tetapi dalam kes COVID-19 ni, saya rasa elok juga kalau dibuat satu kajian terhadap negara-negara di mana peratusannya mengundinya tinggi, khasnya seperti apa tadi Singapura dan juga South Korea, apa yang mereka buat dan sebagainya, dan mungkin cara-cara itu boleh diamalkan ataupun digunakan di Malaysia. Jadi kena buat benchmarking lah, so to speak, visit. Mungkin cara-cara bila rakyat keluar mengundi dan sebagainya, the strict SOP lah, SOP yang begitu. Mungkinkah sebagai contoh diadakan tempoh? Kalau dulu kita pernah pilihan raya diadakan 2 hari, 3 hari malah. Mungkin untuk kali ini untuk memastikan penjarakan sosial itu berlaku, fizikal mungkin 2 hari, bagaimana? 2 hari lagi lama, dan itu lagi boleh menimbulkan banyak masalah dari segi penggiraan undi dan sebagainya. Ataupun diberi tumpuan masa tentu di Singapura sebagai contoh, tempoh tentu diberi kepada orang yang 60 tahun ke atas. Bagaimana itu? Mungkin dapat diamalkan. Cara tu boleh dilaksanakan di Malaysia, tetapi kita tahu kalau di Sarawak ni tempat dia sangat luas, dan di mana prasarana dia masih lagi bukan kebelakangan tapi masih lagi membangunlah, pada tahap membangun. Mesti banyak yang perlu dilakukan, khasnya masyarakat luar bandar. Tetapi sekiranya Dr. Jeniri bertanyakan kepada saya, personally saya fikir pilihan raya khasnya di kawasan luar bandar pada ketika ini kita tahan dululah sehingga darurat ni habis. COVID ini sudah reda. Habis COVID ini tidak mungkin dia 100% virus maut ini sentiasa mencari mangsa. Andaikan pilihan raya tidak dapat dielakkan, terpaksa diadakan. Apa agaknya dari segi kempen ini? Tentu terjejas kempen yang konvensional, yang biasa, berceramah ataupun berjumpa pengundi dan rakyat secara bersemuka dalam input di dewan dan sebagainya, tidak mungkin dapat diadakan. Apa alternatif ataupun pilihan yang dapat dijalankan? Memang cara konvensional memang tak sukar untuk dilaksanakan. Mungkin pada hari ini yang lebih gemar kita gunakan adalah social media dan sebagainya. Itu lagi bergantung kepada connectivity. Kita student yang buat online sekarang ni, kursus dan sebagainya, mereka menghadapi masalah connectivity. Jadi sekiranya ini menjadi satu masalah di peringkat negeri, khasnya masyarakat luar bandar. Jadi mereka tidak akan mendapat maklumat ataupun berita yang tepat dan betul dan sebagainya. Jadi macam mana mereka nak buat pilihan yang baik pada hari mengundi. Jadi itu juga merupakan satu
dilema lah kepada masyarakat, khasnya mereka di luar bandar. Tapi cara lama tu saya rasa khasnya kalau kita pergi ke kawasan Rumah Panjang, they have to do away with it. Tak boleh diteruskan, Tak boleh diadakan. sebab tak ada social distancing dan banyak yang boleh memberi ruang kepada COVID ini. Jadi apa cara kempen terbaik? Saya fikir untuk mengetepikan langsung cara konvensional itu di tengah-tengah masyarakat kita masih lagi berdepan dengan masalah teknologi, internet dan sebagainya juga satu masalah. Tapi pada waktu yang sama, saya percaya kalaulah pilihan raya diadakan, pasti media sosial ini mainkan peranan penting. Secara ringkas bagaimana komen Dr. Nelson? Ya, media sosial dalam ni 45 saat. Tak ada masalah kalau kawasan luar bandar sebab kita ada konektiviti yang kuat. Tapi seperti mana yang saya nyatakan tadi, di peringkat luar bandar dia masih lagi menimbulkan masalah dan pengundi akan membuat pilihan bukan berdasarkan fakta dan sebagainya kan. Dan saya rasa cara yang boleh digunakan mungkin dari segi mobilisation itu berkumpul dan sebagainya dengan jumlah yang lebih kecil. Sebab tendensi kita di Malaysia ataupun di mana-mana negara membangun ni, kita nak as many crowd as possible. Baik, Dr. Nelson, kita nak perkatakan isu ini dengan lebih lanjut dalam segmen yang terakhir, segmen keempat. Dan apakah langkah ke depan untuk SPR? Jadi untuk memperkatakan isu ini, kita berhenti dan bercakap tentangnya selepas ini. Anda sedang mengikuti 2030. Kita sedang perkatakan soal pilihan raya di tengah-tengah COVID-19. Tamu saya kali ini ialah Dr. Nelson Ilan Morsad. Profesor Madya Dr. Nelson, melangkah ke hadapan, apa yang harus dilakukan oleh SPR untuk pastikan pilihan raya kita ini dapat dilaksanakan, diandaikan pilihan raya tidak dapat dielakkan? Terima kasih sekali lagi Dr. Janiri. To be fair lah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya kita, mereka telah menjalankan satu tugas yang baik bila dibandingkan dengan beberapa buah negara yang lain. Kalau Dr. Janiri sendiri sedar, tahu bahawa pernah masyarakat daripada luar negara, pemimpin luar negara melihat sendiri ke Malaysia macam mana SPR kita laksanakan pilihan raya di negeri kita, sama ada pilihan raya peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. Dan seperti mana yang kita tahu, keputusan ataupun ulasan yang mereka berikan sangat positif dan ingin mencontohi apa yang mereka telah lakukan di negara kita untuk menghidupkan demokrasi. Sebab pilihan raya ini adalah penting untuk demokrasi. Namun apa yang mereka hadapi pada hari ini adalah jauh berbeza dari apa yang telah dilakukan pada tahun-tahun yang lepas ataupun 10-20 tahun yang lepas. Dan ini sudah tentunya memerlukan cara-cara baru. Dan bila cara-cara baru ini diperkenalkan, maka banyak sudah tentunya akan melibatkan kos. Kos ini mengikut setengah-setengah subah, malah mengikut seorang menteri persekutuan sekitar 1 hingga 1.5 bilion. Apa sebab kos itu melonjak berbanding dengan tahun 2018 dulu waktu kita mengadakan PRU ke-14? Sekitar 500 juta saja, tiba-tiba naik itu. Salah satu daripada sebab kita akan melaksanakan suatu proses yang lebih ketat, yang seperti mana yang Dr. Janiri nyatakan tadi, bahawa mungkin di suatu kawasan itu dia hadkan jumlah siapa yang boleh keluar mengundi dan juga hari-hari tertentu dan sebagainya, dan juga mungkin dipecah-pecahkan, dan itu adalah telah meningkatkan satu kos. Dan saya masih ingat lagi pada tahun 1980-an dulu pernah dilaporkan kos untuk seorang pengundi di satu kawasan di Sarawak ini dekat 22,000. Kos untuk satu pengundi. Kena membabitkan helikopter dan sebagainya. Pengangkutan dan di kawasan pedalaman. Staff, kawasan pedalaman. Jadi sangat mahal. Dan bayangkan kalau pilihan raya diadakan, sudah tentunya akan melibatkan kos yang sangat tinggi. Mungkin negara yang kita sebut tadi, mungkin contoh yang bukan dikatakan tidak baik, tapi mungkin tidak begitu relevan bangkali. Tidak begitu relevan sebab dia punya prasarana IT dia dan sebagainya, masyarakat dia sudah jauh ke hadapan seperti Korea Selatan dan juga Singapura. Tetapi beban yang sangat berat bagi SPR ialah untuk melihat macam mana pilihan raya diadakan di negara-negara yang lain yang mungkin sama taraf ataupun kurang lebih dengan Malaysia dari segi standardnya, dan juga untuk mempelajari cara-cara yang telah dilaksanakan supaya kita boleh pilihan raya boleh diadakan dengan menambahkan keyakinan
rakyat adalah sangat penting. Ya. Yang pertama persediaan. Walaupun you yakin you sudah bersedia melakukan A sampai Z persediaan, tapi kalau masyarakat tidak yakin, mereka tak akan keluar Bagaimana mengundi. nak tingkatkan, kukuhkan keyakinan itu supaya rakyat turun mengundi? Ini suatu proses melibatkan banyak pihak, bukan saja SPR. The politician themselves, the candidates, parti-parti politik, hendaklah meyakinkan penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi mereka bahawa okay, everything is fine. Bila you boleh keluar mengundi dan sebagainya. Dan sekiranya ada yang terus mempertikaikan, katakan terus mencabar kewibawaan SPR dan sebagainya, saya rasa kita tak akan sampai ke mana-mana. Sebab orang akan takut. Jadi bagaimana bila mereka takut, mereka tak akan keluar mengundi. Dan lagi pun mengundi adalah secara voluntary di negara kita, bukan Baik, wajib. Dr. Nelson, bukan saya percaya bukan saja membabitkan soal pengundi yang tidak yakin untuk turun mengundi, tapi juga petugas pilihan raya. Bagaimana itu? Petugas dari segi, petugas itu sendiri mereka akan menghadapi masalah kalau mereka tidak mempunyai keyakinan. Dan bayangkan berpuluh-puluh ribu yang akan digerakkan daripada agensi ataupun polis, tentera dan sebagainya, kerani pilihan raya dan sebagainya. Kalau mereka itu sendiri tidak yakin dengan persediaan, dan sudah tentunya akan menimbulkan banyak masalah kepada proses pilihan raya itu sendiri. Proses pilihan raya itu membabitkan pelbagai pemegang taruh, pelbagai pihak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh SPR khususnya untuk pastikan kerjasama itu dapat terjalin dengan baik bagi memungkinkan kita dapat mencapai satu tahap peratusan mengundi yang tinggi? Saya rasa yang sangat penting pada masa ini, I'm sure SPR sedang buat adalah engagement. Engagement dengan pemegang taruh ataupun stakeholders yang Dr. Jeniri katakan tadi, iaitu sama ada calon dia, parti-parti politik dia dan juga organisasi-organisasi yang berkepentingan. Khasnya mereka yang akan menggerakkan penyokong-penyokong waktu pilihan raya nanti. Sekiranya ada engagement untuk menjelaskan apakah persediaan yang telah dilakukan, dan juga apakah expectation mereka dari segi pengharapan mereka apabila mereka ini terlibat ataupun keluar dalam pilihan raya, dan juga apakah yang dijangkakan daripada hasil pilihan raya tersebut. Jadi sekiranya proses tersebut dapat dilaksanakan melibatkan pemegang taruh ini, khasnya politician yang nak bertanding, saya rasa dia boleh mengurangkan rasa tidak yakin di kalangan pengundi-pengundi. Of course you cannot make everybody happy. Memang ada yang tak setuju. Korea Selatan, Singapura dan beberapa negara lain yang telah mengadakan pilihan raya masing-masing, they have come up with tata pelakuan pengundi. Apa itu tata pelakuan pengundi dan apakah yang harus digariskan dalam tata pelakuan pengundi itu? Itu yang pertama, dokumen tersebut adalah untuk menambahkan keyakinan kepada pengundi. Cara-cara yang mereka perlu lakukan seperti mana pada waktu hari pengundian dan juga aspek-aspek teknikal yang lain. Jadi itu sudah didokumentkan. Jadi apabila rakyat ataupun pengundi melihat proses ini, jadi itu boleh menambahkan keyakinan mereka, dan juga bila ia betul-betul dilaksanakan, jadi bermakna Suruhanjaya Pilihan Raya itu sudah melakukan sesuatu yang memenuhi cita rasa mereka. Dia macam confidence building di kalangan pengundi-pengundi. Dan sebab itu saya rasa masyarakat di beberapa buah negara yang Dr. Jeniri sebut tadi adalah telah melaksanakan konsep tersebut, khasnya Suruhanjaya Pilihan Raya mereka, untuk meyakinkan pengundi-pengundi supaya keluar turun mengundi. Bila agaknya, khususnya untuk Sarawak, bila paling sesuai untuk kita mengadakan pilihan raya? Tarikh itu mungkin susah kita nak tetapkan atau Januari, tetapi saya rasa elok kita bagi peluang kepada frontliners untuk menjalankan tugas mereka. Kalau dapat, biarlah darurat ini habis sampai ke tempoh, dan selepas itu kita akan lihat. Sebab sekiranya ia diadakan dengan secara tergesa-gesa, ia akan melibatkan nyawa manusia. Itu yang sangat penting. Baik, bagi saya. secara ringkas, Dr. Nelson, dalam sekitar 1 minit, apa nasihat Dr. Nelson untuk rakyat Malaysia, untuk para pengundi di Malaysia ini, kalau kita adakan pilihan raya, mahu tidak mahu, tidak dapat tidak, kalau tidak ada pilihan? Pilihan raya itu penting. Jadi kita kena mengambil bahagian, sebab itu adalah merupakan salah satu daripada aspek yang penting dalam sistem demokrasi, dan dunia akan melihat kita punya participation dalam proses pendemokrasian. Dan sekiranya kita tidak turun mengundi dan sebagainya, bermakna ia akan menimbulkan tanda tanya dan masalah bukan sahaja untuk pemimpin negara, tapi untuk masyarakat kita di negara ini. Tetapi
SPR dan juga badan-badan berwajib, mereka perlu menjalankan tugas. Terima kasih Dr. Nelson kerana sudi dalam 2030. Dr. Nelson telah perkatakan tentang COVID-19 dan pilihan raya dan apakah strategi dan langkah terbaik untuk pastikan kita selamat daripada ancaman COVID-19 ini. Dan hingga jumpa lagi minggu depan, sekian, salam hormat.